Dari Met Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersedia mengoptimumkan segala prasarana dan sumber tenaga bagi menyokong usaha memartabatkan penguasaan tulisan Jawi. Jadi untuk laporan penuh, terus saja bersama Muhammad Arif Cik Soh di Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan Arif. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Selaras pengumuman hari Jumaat sebagai Hari Jawi, Pengarah Penerbitan JAKIM Muhammad Nurizan Abdul Ghani berkata, komitmen seluruh agensi di bawah jabatan ini wajar diperluas bagi memperkasa usaha tersebut. Laporan Fazrin Zahardin. Tulisan Jawi adalah platform untuk mengembalikan sejarah warisan negara, namun penggunaannya hampir pupus. Justru pentadbiran Islam harus mengambil inisiatif memartabatkan semula perkara ini. Antaranya, JAKIM telah mengimplementasi tulisan Jawi pada kepala surat atau dokumen rasmi selain menetapkan 30% penggunaannya dalam urusan harian melibatkan kaki tangannya. Setakat ini, JAKIM telah pun melaksanakan beberapa perkara sebagaimana berikut, iaitu yang pertama ialah pemakaian name tag Jawi. Memang kita dah wajibkan ataupun kita minta supaya semua staf ketangan JAKIM, pegawai, supaya memakai name tag Jawi pada hari Jumaat. Dari segi yang kedua, kita dari segi banner banner dan juga poster, kain rentang, termasuk dengan backdrop, kita menggariskan supaya tidak kurang daripada 30% menggunakan dalam tulisan Jawi. Tidak kurang, kemungkinan insyaAllah mungkin barangkali kita akan bertemu dengan lebih pada 30%, dan ada kadang-kalanya mungkin 100% dalam tulisan Jawi. Pelaksanaannya turut memfokuskan aspek komunikasi serta penyampaian maklumat kepada umum secara lebih meluas dari semasa ke semasa. Sejak dahulu lagi, tulisan Jawi telah mencatatkan sejarah kegemilangannya meliputi hubungan diplomasi, perdagangan dan beberapa urusan harian penting lain. Pengiktirafan kerajaan kini menjadikannya terus relevan. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS bakal melebarkan risalah dalam bidang pendidikan, khususnya seni kreatif dan digital. Justru itu, IPDAS akan bekerjasama dengan Akademik Seni Budaya dan Warisan Aswara dan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Ibtar bagi memperkenalkan Diploma Dakwah Kreatif dan Diploma Dakwah Digital. Pengarah IPDAS Muhammad Zamri Muhammad Sapik berkata, perancangan tersebut sudah berada di peringkat akhir perbincangan bersama JAKIM dan juga lembaga pengurusan IPDAS sebelum direalisasikan akhir tahun ini. Jadi untuk menjayakan strategi ini, untuk menjayakan cita-cita ini, maka kita menyusun beberapa strategi. Antaranya ialah kita membuat engagement dengan beberapa agensi bagi memastikan usaha-usaha kita ini benar-benar berjaya direalisasikan. Jadi untuk menjayakan program Diploma Dakwah Digital dan program Diploma Dakwah Kreatif, kita sedang bekerjasama dengan Akademi Warisan dan Budaya Kebangsaan, iaitu Aswara. Jadi bila begitu keadaannya, kita mengharapkan kepakaran yang ada di Aswara itu dapat membantu kita untuk build up kita punya kurikulum agar ia bersesuaian dengan situasi semasa dan menepati kehendak digital dan kreatif. Tenaga pakar dari Aswara dan Ibtar akan digunakan bagi merangka serta membawa modul asas dan latihan berkaitan media kepada pelajar di bawah program diploma ini. Terdahulu, beliau telah mengadakan kunjungan hormat bersama Rektor Aswara dan Pengarah Ibtar bagi membincangkan modul sesuai bagi program-program seni kreatif dan digital melalui program modular dan elektif di IPDAS. Pengajian ini akan ditawarkan kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang menyambung pelajaran di IPDAS Keningau.
Proses pembelajaran sepanjang hayat, jadi tidak perlu malu jika anda seorang dewasa yang tidak fasih membaca Al-Quran. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP dengan kerjasama Institut Pengajian Al-Quran IPAC telah menganjurkan program Jom Celik Al-Quran bagi setiap peringkat umur. 3 kategori program pengajian akan dilaksanakan menggunakan kaedah Abahata, iaitu kelas ibtidak, kelas tahsini dan kursus latihan tenaga pengajar. Pengerusinya Datuk Seri Syed Husin Al-Habsyi berkata, inisiatif ini bagi membasmi buta huruf Al-Quran dalam kalangan masyarakat Islam di wilayah persekutuan. Dengan slogan Dari Buta ke Celik Al-Quran, MAWIP menyasarkan lebih 500 peserta akan menyertai program ini. Boleh telefon kita punya hotline kita dan boleh turut serta. Jangan malu dan jangan segan. Tanya diri sama ada dia dah khatam atau tidak Quran itu. Walaupun dia boleh baca, tapi dia dalam seumur hidup dia sampai sekarang dia belum khatam. Jadi jangan segan dan jangan pilu, jangan malu. Walaupun dia bekerja, kita letak weekend saja. Saturday, Sunday. Dan dalam masa 3 bulan, diberi jaminan oleh profesor tadi, dia akan khatam Quran. Dan di akhir ini, profesor kita adakan majlis khatam Quran besar-besaran. Tambahnya, kelas pengajian adalah percuma kepada golongan asnaf. Beliau ditemui selepas merasmikan program Jom Celik Al-Quran di Ibu Negara. Selebriti Adam Khori Abdullah dan Zila Bakarin telah dilantik sebagai Duta MAWIP dan ikon program. Segan dan takut nak pegang tanggungjawab ini, tapi ini adalah amanah dan saya banyak bekerjasama dengan MAWIP dan saya punya NGO pun MAWIP banyak support untuk buat program-program dakwah. Jadi saya rasa satu tanggungjawab dan amanah, jadi saya terimalah jawatan amin sebagai ikon. Tingkat dewasa kita dah mula ke arah dunia ni, mula dah lupa. Sebenarnya kalau kita tinggal dia 3 hari sudahlah. Tinggal Quran tu 3 hari sudahlah. Menggagau kita sebenarnya, betul tak? Kadang-kadang macam apa ni? Tapi bila kita nak dia, kita nak mencari dia, bila kita rasa kita nak, kita perlukan dia dalam hidup, dia akan datang. Dan itulah yang saya rasa. Baik, bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk hari ini. Terus kembali ke Angkasa Pusuri bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Arif. Dan saudara, lintas langsung dari